Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan recall kembali berkaitan dengan format instrumen PT3 mulai tahun 2019 dan pemakasaan PT3 mulai tahun 2020, di mana pada tahun ini PT3 akan diperkasakan oleh guru-guru di sekolah masing-masing. Cuma penataran ni ramai yang dah tahu dan ramai yang dah pi penataran format instrumen PT3. Dan pada tahun ini kita mulai membina soalan PT3. Khususnya saya bercakap ini berkaitan dengan subjek matematik. Okey, guru ataupun pendidik adalah pakar dalam mata pelajaran atau bidang berkaitan. Terlatih dalam kerja-kerja berkaitan penghasilan item, mahir dalam ilmu pentaksiran, dapat menentukan kualiti suatu item pentaksiran. Kita sebagai guru, kita dah terlatih. Kita dah biasa buat soalan-soalan ujian, soalan-soalan peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun. Kita dah biasa buat. Apakah peranan anda selepas mendengar bagaimana pentaksiran untuk dilaksanakan? Bila kamu balik ke sekolah, cikgu-cikgu balik ke sekolah, apakah peranan cikgu-cikgu selepas mendengar taklimat pemerkasaan PT3? Tugas ahli panel, iaitu tugas guru yang mengajar, bertanggungjawab menghasilkan item pentaksiran yang mempunyai keesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Maksud dia di sini, tugas ahli panel ini termasuk tugas guru yang mengajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Ia bertanggungjawab menghasilkan item pentaksiran. Jadi, penulis item ini, guru-guru yang di sekolah ini yang mengajar, perlulah mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konstruk yang diuji. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang bahan-bahan rujukan yang digunakan. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang jenis item, ciri item, prinsip pembinaan dan penilaian item. Kreatif. Maksud kreatif di sini, kalau dia ambil sumber rujukan di mana-mana, dia ubah supaya menjadi item yang berkualiti. Mahir dalam komunikasi, terlibat dengan pengendalian tugas harian, memahami psikologi individu yang akan menduduki peperiksaan. Apa itu kesahan item? Mengikut Thorndike 1991, kesahan merujuk keseluruhan apa yang kita hendak ukur dan tiada lain selain apa yang kita hendak ukur. Okey, ini cikgu baca. Okey, maksud LPM, kesahan itu merujuk kepada relevan dan kecukup cakupan. Maksudnya relevan dekat sini, maksudnya mesti mengikut kita punya standard di SKP kita.
mesti kecukup cakupan ini mesti semua berada di dalam DSKP. Itu maksud kesahan merujuk kepada LPM punya yang dia nak. Okey, relevant kecukup cakupan maksud dia relevant item. Maksud dia item itu mesti relevant dengan DSKP kita. Perkara yang ditafsir mesti senarai dalam DSKP. Semua yang tersenarai dalam DSKP mesti ditafsir. Maksud di sini 1.1.1 cikgu kena tafsir. Cikgu kena buat ikut aras. Rendah, sederhana, tinggi. Sekiranya di dalam DSKP itu 1.1.1 menerangkan berkaitan dengan kehidupan seharian. Cikgu kena uji berkaitan dengan kehidupan seharian. Okey, kebolehpercayaan. Ini cikgu baca. Apa maksud kebolehpercayaan? Kita merujuk kepada LPM, kebolehpercayaan item merujuk kepada ketekalan dan ketepatan. Itu LPM punya kebolehpercayaan. Okey, kebolehpercayaan, ketepatan dan ketekalan item. Jadi item itu kalau seorang baca, dia tak boleh dah. Maksud dia tak argue dah. Maksud dia pemahamannya ke situ. Itu maksud ketepatan dan ketekalan item. Dia tak boleh seorang baca, dia fikir macam ni. Seorang lagi baca, fikir macam lain. Jadi item itu tidak tepat dan tekal lah. Kan? Macam-macam boleh tafsiran. Okey, kita lihat penghasilan item dan instrumen matematik 50 PT3. 50 kod bagi matematik untuk PT3. Hasil instrumen berdasarkan format instrumen pentaksiran. Bina JSU dan menetapkan konstruk. Okay, JSU cikgu bina maksud dia daripada DSKP Form 1 sampai Form 3, cikgu tetapkan konstruk untuk diuji. Membina item berdasarkan prinsip bina item. Menilai item mengikut prinsip sistem 9 poin. Nanti kita lihat apa itu sistem 9 poin. Menyusun item untuk pemasangan instrumen. Okey, di sini kalau cikgu tengok balik, dalam PT3 ada dua jenis item yang kita uji. Pertama, item objektif. Kedua, item subjektif. Jenis item ada 3. Objektif aneka pilihan. Objektif pelbagai bentuk. Dan yang ketiga, respon terhad. Di mana bahagian A 20 markah ini merujuk kepada objektif aneka pilihan. Bermaksud betul A, B, C, D. Aneka pilihan ni. Apa yang dikenali sebagai objektif pelbagai bentuk? Suai padan, bulatkan, isi tempat kosong. Ini berada di bahagian B. 5 soalan merujuk kepada 20 markah. Maksud dia, 1 soalan 4 markah. Sama ada cikgu nak buat anak ke, sama ada cikgu nak buat terus 4 ke, tiada halangan untuk cikgu. Dan bahagian C, 6 soalan 60 markah. Bermaksud 1 soalan 10 markah. Ini respon terhad. Maksud respon terhad ini soalan yang melibatkan satu soalan, contohnya A, 3 markah.
Ada di situ pemarkahan sama ada markah P, K, N, 3 markah. Jadi, boleh tak cikgu nak bina satu soalan 10 markah? Tiada masalah. Kalau cikgu ada kekuatan untuk membina satu soalan 10 markah, kalau cikgu ada kekuatan untuk pemarkahan, boleh bina. Kebiasaan dia kita bina satu soalan ini ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Setiap bahagian A, B, C ini pun diuji mengikut aras. Bahagian A takkan nak letak aras tinggi terus. Selalunya aras rendah, sederhana dan tinggi. Untuk bahagian C. Okey, jumlah 100 markah, tempoh ujian 2 jam. Konstruk, mengingati, memahami aplikasi penyelesaian masalah. Kaedah penskoran dikotomus. Dikotomus ni, maksud dikotomus, jawapan yang tepat macam soalan objektif itu. Satu sahaja jawapan yang tepat. Maksud dia macam tu. Maksud dia ada empat jawapan, kita satu sahaja jawapan yang tepat. Nanti cikgu carilah apa maksud dikotomus. Dikotomus ada, politomus pun ada. Politomus bermaksud dia jawapan pelbagai. Yang tu cikgu cari lagi nanti. Apa maksud dikotomus mengikut kamus dewan untuk dapat dapatan yang tepat. Penskoran analytical. Okey, ini kalau cikgu tengok balik, ini JSU Piawai. Dalam JSU Piawai ini, satu muka surat sahaja dia ada konstruk, ingat, memahami, aplikasi penyelesaian masalah, aras kesukaran dan markah. JSU Piawai ni kira JSU yang last sekali yang kita isi. Bahagian A berapa rendah, berapa sederhana, berapa tinggi. Ada markah di bawah tu. Dan ada jumlah markah. Maksud dia aras pengetahuan, mengingat dan memahami. Berapa jumlah markah di situ. Konstruk bagi aplikasi selesai masalah. Ada jumlah markah di situ. Nanti semua dia akan pergi dekat aras kesukaran. Bahagian A berapa rendah, bahagian B berapa, bahagian C berapa. Last sekali jumlah markah adalah 100. Ini JSU Piawai, JSU yang last sekali. Ini JSU pemasangan. Bermaksud bahagian A kita pasang. Kita pasang item tersebut. Cikgu markah rendah berapa, tingkatan berapa, JSKP nombor berapa. Maksud dia markah bahagian A soalan pertama. Contoh. Markah satu markah lah soalan pertama. Kan? Objektif. Tingkatan berapa cikgu nak buat. JSKP dekat mana. Ini contoh JSU pemasangan. Bermaksud di sini ada 20 markah last sekali. Maksud dia ada 20 soalan. Tingkatan berapa, aras berapa, JSKP dekat mana. Okey, ini contoh JSI. Apa itu JSI? JSI ini jadual spesifikasi item. Di mana item ini kena ada borang ini dulu. Okey, di atas nama, mata pelajaran, kod, item, konteks, konstruk, JSKP, tingkatan berapa,
halaman berapa di SKP, berapa markah, aras kesukaran, rendah, sederhana, tinggi. Ada catatan. Okey, ini yang kita kata sistem 9 point itu. Adakah akord kurikulum, akord spesifikasi, akord peluang, ketepatan konstrak, konteks, komunikasi, kesesuaian? Adakah item dibina sesuai dengan aras pelajar? Adakah adil? Ini semua sistem 9 point yang cikgu kena bina, kena tengok semua ini. Okey, had di bawah, apakah rangsangan dia? Stimulus adalah rangsangan. Kebiasaannya matematik, di atas sekali itu stimulus. Kita baca untuk merangsang, kita baca, lepas tu sama ada stimulus di dalam soalan ataupun stimulus ni bermaksud bila kita baca lepas tu ada lukisan. Itulah stimulus untuk merangsang minda pelajar sebelum kita bina soalan. Kita nak tanya, budak tengok yang tu pun, student tengok pun, student faham apa untuk sampai ke situ. Maksud dia di sini pelbagai aras pemikiran. Bermaksud kita bina item ini item yang mencapah. Dia tidak menumpu. Konteks bukan lazim. Situasi sebenar kehidupan. Tiada pengurangan. Ini semua cikgu, kalau cikgu tengok balik item-item SPM, item PT3 yang lama, yang sebelum ini, semua cikgu tengok. Dia lebih kurang cikgu sebenarnya cikgu boleh ambil dan cikgu ambil soalan-soalan tersebut dan cikgu modify. Tak payah susah-susah sangat. Saya harap cikgu boleh laksanakan. Untuk bina item, pastikan cikgu ada pembinaan item ini. Ada kertas keping ini kita bina di sini. Lepas itu kita akan simpan. Bila kita nak pasang, kita buka balik. Kita tengok balik benda ini. Bermaksud di sini kalau cikgu buat betul-betul memang banyak lah. Kan koleksi cikgu sampai bila-bila cikgu boleh guna. Okey, apa itu konstrak? Tadi kita cakap konstrak. Apa itu konstrak? Konstrak perkara yang ditafsir. Sama ada dimensi berbentuk konkret atau abstrak. Contoh dimensi manusia berbentuk konkret, jisim, tinggi, ukur lilit. Abstrak ni pengetahuan, kemahiran. Ini konstrak. Okey, cikgu baca sendiri. Okey, kerangka konstrak. Okey, ini dalam taksonomi Bloom. Ini pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis, penilaian. Manakah yang kemahiran berfikir aras tinggi? Bermula dari aplikasi sehingga penilaian. Kita lihat balik. Okey. Ini semua cikgu bacalah. Kan? Okey. Yang ni taksonomi belum baru. Dia ada tukar. Yang paling tinggi sekarang adalah mencipta. Itu paling tinggi. Dia still sama pengetahuan, kefahaman, start aplikasi, analisis, menilai, mencipta. Itu adalah ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Inilah cikgu tengok balik slide. Ini kerangka konstrak LPM. Okey, kita berdasarkan objektif mata pelajaran dalam DSKP. Berdasarkan objektif pentaksiran. Ini cikgu tengok balik lah. Okey. Ini semua ada dalam DSKP. Okey. Kita nak tengok objektif pentaksiran mengikut lembaga peperiksaan.
Bagaimanakah OP yang kita nak bina? OP ni objektif pentaksiran. Pentaksiran KSSM Matematik PT3 merujuk mentafsir pencapaian murid dalam fikrah matematik seperti berikut. Kalau OP1, kita hanya uji pengetahuan dan kefahaman, di mana student berupaya memahami konsep, hukum, prinsip dan teorem. Dia faham di dalam bidang-bidang tersebut, di dalam bidang matematik lah, di dalam bidang nombor dan operasi, di dalam bidang sukatan dan geometri, perkaitan, statistik dan kebarangkalian. Ada 5 bidang dalam DSKP kita. Bermaksud OP1 ini kita uji tentang keupayaan memahami konsep, hukum, prinsip dan teorem. Di dalam bidang-bidang, 5 bidang di dalam DSKP tersebut. Okey, apa itu OP2? Kemahiran mengendalikan operasi. Bila sebut kendalikan operasi, OP2 ini keupayaan mengendalikan operasi asas dan operasi bergabung matematik serta membuat anggaran dan penghampiran. Sekiranya ada kita buat operasi asas, darab, tolak, tambah, bahagi, operasi bergabung, ada anggaran, ada penghampiran, ini OP2. OP3, keupayaan menghitung. Dia kata keupayaan menghitung, maksud dia keupayaan menggunakan rumus. Jika cikgu buat soalan menggunakan rumus, jadi mengendalikan algoritma dan perkaitan, bermaksud mencari nilai suatu pemboleh ubah, X sama dengan rupa V sama dengan rupa Q ke R ke, ia termasuk dalam OP3. Okey, OP4, kemahiran asas. Bila sebut kemahiran asas, keupayaan mengorganisasikan data dan maklumat, ukur, lukis dan bina. Itu asas dalam kemahiran asas matematik. Bila cikgu nak buat contohnya lukisan berskala, membina, melukis, mengukur, ini berada dalam OP4. Okey, OP5, kemahiran berkomunikasi dan menakur secara matematik. Bermaksud di sini keupayaan mentafsir dan merumus situasi ke dalam bentuk matematik. Maksud dia bila cikgu bagi satu situasi, jadi kita rumuskan bentuk dalam bentuk matematik dan ada proses kemahiran proses matematik tersebut. Ini dah pergi kepada OP5. Apa itu OP6? OP6, kemahiran menyelesaikan masalah. Maksud di sini bila cikgu bagi soalan, jadi soalan itu keupayaan mengaplikasi menggunakan pengetahuan, kemahiran, buat pertimbangan, buat keputusan, selesaikan masalah dalam pelbagai konteks dan menghubungkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain. Yang ni bermaksud merentasi bidang. Soalan dia merentasi bidang. Ada soalan daripada contoh dia, kalau soalan berkaitan dengan kewangan. Selain itu, kita buat soalan berkaitan dengan alam sekitar. Tetapi soalan itu merujuk kepada soalan matematik yang kita hendak cari, kita hendak buat. Ini dah pergi masuk dalam OP6. OP ini cikgu tengok elok. Dan yang terakhir OP7. Mengamal dan menghayati nilai-nilai dalam pendidikan matematik. Bila termasuk nilai-nilai dalam pendidikan matematik, ini cikgu boleh letakkan dalam OP7. Okey, inilah senarai konstruk. OP1 mengingat dan memahami. Kebiasaannya OP1 ni dalam, kalau tak senomi belum tadi, dalam aras pengetahuan lah. OP2 ke atas dalam aras kemahiran. Maksud dia kemahiran operasi dia semakin meningkat.
Dan yang terakhir sekali, OP6 ini penyelesaian masalah. OP7 ni dia bila masuk nilai dan kita gabungkan semua untuk menyelesaikan masalah. Itu OP7. Ini yang setakat yang saya faham. Nanti mungkin sekiranya saya salah, cikgu-cikgu boleh rujuk yang lebih lagi. Contoh JUK cikgu-cikgu sendiri. Ini pemahaman saya berkaitan dengan bagaimana kita nak memperkasakan PT3 tersebut. Kita nak bina soalan. Okey, ini adalah contoh konstruk di dalam DSKP. 1.11 mengenal nombor positif. Cikgu nak bina aras OP1 mengenal nombor. Menerangkan maksud set. Mengenal bahagian bulatan. Itu semua maksud di sini adalah aras pengetahuan. Budak tengok pun budak boleh jawab. Budak boleh tahu. Bermaksud dia tiada pengiraan lagi. Masih mengingat dan memahami. Kalau ada pengiraan pun pengiraan yang hidden, tak ada hidden sangat lah. Kan? Dia satu level saja. OP2 kemahiran operasi baru ada tambah. Contohnya di konstruk 1.21, 3.29 menjalankan pengiraan. Ini contoh. Kemahiran menghitung macam mana. 13.13 cikgu tengok balik. 6.31 ini di dalam buku konstruk. Kuboid piramid cikgu tengok sama ada di dalam buku DSKP tekanan 1, 2 ataupun 3. Ini contoh lah. Ini kemahiran asas, putaran, lukisan berskala seperti saya cakap tadi, statistik. Ini kemahiran asas, contoh konstruk. Ini komunikasi menakur, banding beza, tafsir perwakilan, buat ramalan. Cikgu tengok balik. Okey, ini bila penyelesaian masalah mesti ada menyelesaikan masalah lah. Kan, sama ada nombor ke apa ke, yang penting menyelesaikan masalah. Okey, setakat ini saja daripada saya berkaitan dengan pemerkasaan PT3. Okey, saya harap cikgu boleh buat selepas ini. Jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Mungkin saya akan berkongsi lagi soalan-soalan berkaitan dengan PT3 dan sebagainya di dalam YouTube saya. Sekian, terima kasih.